Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada Encik Syekh Muhammad Alwi Syekh A. Kadir. Pada hari ini, kumpulan kami akan membentangkan tugasan berkumpulan bertajuk Teori Kecelaruan Kognitif. Kumpulan kami terdiri daripada 5 orang, iaitu Ismail Akil bin Ismail 282-203, Nur Fatin Arifah binti Zain Arif 282-488, Nurul Hadisah binti Osman 282-497, Muhammad Syahrul Nizam bin Zainal 282-399 dan Muhammad Zaki bin Herman 282-335. Pengenalan. Kepelbagaian teori komunikasi timbul setelah kesedaran pengkaji bahawa otak manusia boleh memberikan membalas kepada tingkah laku manusia. Pendekatan kognitif menggunakan proses mental dalaman, maklumat yang diterima diproses melalui pemilihan, perbandingan dan penyatuan dengan maklumat lain yang sedia ada dalam ingatan. Seterusnya, otak kita akan menukar maklumat yang diterima kepada bentuk maklumat baru sebelum tindakan atau rangsangan dapat dilakukan oleh manusia. Oleh kerana itu, manusia harus bijak memberikan respon positif kepada rangsangan agar dapat dilakukan tindakan yang baik. Teori disonansi kognitif merupakan sebuah teori dalam psikologi sosial yang membahas mengenai perasaan ketidaknyamanan seseorang akibat sikap, pemikiran dan perilaku yang saling bertentangan dan memotivasi seseorang untuk mengambil langkah demi mengurangi ketidaknyamanan tersebut. Latar belakang. Pertama kali ditemukan oleh seorang psikologi bernama Leon Festinger. Pada tahun 1957, beliau dilahirkan pada 8 Mei pada tahun 1919 dan meninggal pada 11 Februari 1989 dan mendapat PhD beliau dari University Iowa pada tahun 1942. Teori ini wujud saat reinforcement teori sedang berkembang dan diteliti dengan mendalam oleh Leon Festinger hingga wujud teori disonan kognitif yang menjelaskan bahawa bagaimana manusia mencari cara untuk mengurangkan perasaan tidak aman terhadap situasi yang baru. Konsep komponen atau pemboleh ubah utama di dalam teori kecelaruan kognitif. Konsep komponen teori kecelaruan kognitif: ketidakkekalan sikap atau tingkah laku, kecelaruan terbentuk, perubahan sikap dan seterusnya, kecelaruan dikurangi. Ini adalah model konsep kecelaruan kognitif Festinger. Raja di atas menunjukkan proses atau konsep kecelaruan seseorang yang dicipta oleh Festinger. Dalam konsep dan komponen yang terkenal di dalam keilmuan psikologi disonansi kognitif yang sering kita hadapi selalu ialah seseorang tetap akan merokok walaupun dia faham bahawa perbuatan tersebut dapat membahayakan kesihatannya. Seseorang cuba berbohong namun ia meyakinkan dirinya bahawa ia sedang mengatakan hal yang baik. Seseorang menceritakan pentingnya olahraga padahal ia sendiri tidak melakukannya. Hal ini dikenal pasti dengan hipokrit atau kemunafikan. Seseorang memakan daging walaupun menyebut dirinya pencipta haiwan. Tidak bersetuju menyembelih haiwan, ini dikenali juga dengan istilah meat paradox. Pemboleh ubah teori disonan kognitif. Di dalam pemboleh ubah teori disonan kognitif ini memberi kefahaman tentang cara mengatasi masalah kecelaruan yang tinggi atau rendah di samping memberi kefahaman tindak tanduk kita yang membawa erti kepada disonansi kognitif tanpa kita sedar. Mengubah elemen kognitif. Individu itu mungkin cuba mengubah tingkah laku dan sikapnya, sebagai contoh pengambilan Panadol yang kerap boleh membahayakan kesihatan sekaligus merosakkan buah pinggang. Justru itu, individu tersebut perlu mengubah tabiatnya dengan tidak mengambil Panadol. Menambah elemen-elemen yang mengurangkan disonansi kognitif. Suatu individu perlu mempertimbangkan elemen-elemen baru untuk mengurangkan tekanan, sebagai contoh mengamalkan makanan sihat supaya sistem imun badan lebih kuat untuk melawan penyakit dan boleh mengurangkan pengambilan Panadol. Mengubah perspektif dalam lihat pendirian yang pegang selama ini. Mengubah minda supaya memikirkan tentang kehidupan ke arah sihat supaya dan membukanya kehidupan yang hanya perlu dinikmati tanpa merisaukan tentang masalah kesihatan yang mendatang.
Mencari maklumat supaya konsisten dengan kepercayaan untuk membuang tabiat tidak elok. Mencari cara tentang kebaikan tidak mengambil Panadol secara berlebihan, walaupun Panadol membantu mengurangkan pelbagai kesakitan di badan. Individu boleh mengalami segala platform untuk mengetahui keburukan mengambil Panadol berlebihan. Cuba menyalah tafsirkan maklumat-maklumat di dalam pendebatan kognitif. Ada juga individu juga menyalah tafsirkan dengan penggunaan Panadol. Mereka dapat menjimatkan duit mereka dari berjumpa doktor, dan berjumpa doktor memerlukan masa yang lama untuk mengesal penyakit yang mereka hadapi. Andaian atau idea teori kecelaruan kognitif. Manusia menginginkan ketekalan dalam kepercayaan, sikap dan tingkah laku mereka. Seterusnya, ketidakseimbangan dicipta oleh ketidakselarasan psikologi. Dan seterusnya, kecelaruan motivasi usaha untuk mencapai konsonan dan usaha menuju pencegahan pengurangan. Akhir sekali, pencegahan adalah keadaan yang tidak disukai yang mendorong orang melakukan tindakan dengan terukur kesan. Manusia menginginkan ketekalan dalam kepercayaan, sikap dan tingkah laku mereka. Teori kecelaruan kognitif menunjukkan bahawa manusia tidak menikmati pencegahan pemikiran dan kepercayaan. Contohnya, seseorang yang ingin berhenti kerja kerana merasa tidak selesa dalam pekerjaannya. Namun, dia tidak senang dengan pemikirannya tentang berhenti bekerja. Malah apabila pikiran mula mencari kecekalan untuk terus bekerja, maka persepsi terhadap pekerjaannya akan membuatkannya ketidakkonsistenan atau kecelaruan. Ketidakseimbangan dicipta oleh ketidakselarasan psikologi, merujuk kepada fakta bahawa kognitif mesti tidak konsisten secara psikologi berbanding dengan logik tidak konsisten antara satu sama lain untuk membangkitkan kecelaruan kognitif. Contohnya, jika seseorang itu tahu bahawa merokok adalah berbahaya bagi kesihatan, namun dia masih tetap merokok, perkara ini secara logik tidak konsisten untuk mempercayai bahawa dia tahu bahawa rokok adalah berbahaya pada kesihatan. Percanggahan adalah keadaan yang tidak disukai yang mendorong orang melakukan tindakan dengan terukur kesan. Manusia tidak akan merasa gembira berada dalam keadaan tidak berpuas hati kerana ia adalah satu keadaan yang tidak selesa. Kecelaruan adalah keadaan pemacu yang mempunyai sifat terangsang, menganggap bahawa manusia akan merasa tidak selesa secara fizikal akibat ketidakselesaan psikologi yang dia alami atau mengalami. Kecelaruan memotivasi usaha untuk mencapai konsonan dan usaha menuju pencegahan pengurangan. Gambaran tentang sifat manusia yang membingkaikan teori ini terdiri daripada mencari konsistensi psikologi sebagai hasil daripada rangsangan disebabkan oleh keadaan kognitif yang tidak konsisten. Contoh gambaran untuk memotivasi diri adalah mengenai sifat manusia tentang kepercayaan, sikap dan kelakuan yang dilakukan dalam kehidupan seharian. Relevan teori dengan realiti atau keadaan komunikasi semasa dalam konteks organisasi awam atau korporat. Teori disonansi kognitif, Cognitive Dissonance Theory, merupakan salah satu teori kognitif yang mempelajari sikap dengan penekanan pada konsistensi kognitif, lebih khusus tentang bagaimana perilaku mempengaruhi sikap yang diperkenalkan oleh Leon Festinger pada tahun 1957. Apabila dikaitkan realitinya, komunikasi semasa dalam konteks organisasi awam atau korporat ini memberi impak dalam sikap sesuatu organisasi untuk mencapai suatu matlamat, sama ada dalam organisasi awam atau korporat. Sebagai contoh, permohonan ICET yang telah dibantah pada tahun 2018 itu telah memberi impak yang besar dalam organisasi korporat yang menyokong dalam pelaksanaannya di Malaysia ini. Menunjukkan sikap penyokong dalam pelaksanaan ICET itu tahu bahawa ini akan menimbulkan perpecahan antara kaum serta ketidakstabilan politik negara malah diendahkan, dan menyatakan ICET adalah perkara yang telus dan harus dilaksanakan di Malaysia. Manakala menurut Page dan Fowler 1994, hubungan komunikasi, kepuasan kerja, prestasi kerja dan komitmen organisasi merupakan pemboleh ubah yang penting dalam kejayaan sesebuah organisasi. Maka kajian akan cuba melihat hubungan komunikasi dalam organisasi dengan kepuasan kerja, prestasi kerja dan komitmen kepada organisasi di kalangan pekerja di sebuah institut pengajian tinggi awam. Dalam kajian ini, hubungan jenis komunikasi, komunikasi ke atas, komunikasi mendata dan komunikasi ke bawah dengan kepuasan kerja, prestasi kerja dan komitmen kepada organisasi juga dikaji dengan lebih mendalam. Analisa.
Menerangkan tentang kelemahan dan kelebihan teori disonansi kognitif dalam memberi kesan kepada komunikasi. Kajian analisis. Contoh kajian diberi, Tom adalah seorang karyawan yang berjaya. Beliau meminati seseorang gadis bernama Lily yang sangat cantik dan juga bijak. Dalam mendekati Lily, Tom merasakan ada masa depan di antara dirinya dan juga Lily, sehingga beliau meletak jangkaan bagaimana hubungan mereka berlanjutan. Jangkaan, Tom menjangkakan akan ada hubungan yang istimewa di antara beliau dan juga Lily. Dalam mimpinya, Lily juga menyukai personaliti Tom dan juga ingin mendampingan dengannya. Di dalam realiti, Lily hanya menganggap Tom sebagai seorang sahabat yang baik, dan tidak lebih dari itu kerana Lily sebenarnya sudah mempunyai seorang tunang dan bakal berkahwin tidak lama lagi. Lynn Festinger 1957 mengubah ekspektasi, menjustifikasikan realiti, menolak realiti. Tom boleh mengubah perspektifnya dengan menjadikan Lily sebagai seorang sahabat. Tom tidak menetapkan Lily untuk dijadikan pasangan, tetapi melihat wanita lain juga untuk dijadikan teman hidupnya. Melakukan reverse psychology dengan memberikan pandangan yang lebih baik dan bersangka baik dengan keadaan seseorang. Tom boleh menidakkan atau menolak realiti tentang pandangan Lily terhadapnya dengan menafikan perasaan tidak senang Lily terhadapnya. Kesimpulan, teori kecelaruan kognitif adalah tidak selaras di antara dua atau lebih pendapat atau idea. Pendapat dan kepercayaan boleh diubah untuk memadai pelbagai situasi sosial. Kecelaruan ini hanya boleh dikurangkan melalui perubahan sikap dan tindakan. Terima kasih.